المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan ini sifat yang 5 supaya mudah berhadap hati dan menugas kepada jenisnya, dinamakan dia pada istilah mereka itu dengan sifat-sifat salbiyah. Artinya yang bangsa salbi. Artinya ketiadaan dan tidak. Kerana adalah hakikat tiap-tiap satu daripadanya itu diri ketiadaan perkara yang mustahil daripada perkara-perkara yang mustahil yang 5 macam yang tersebut pada tafsir-tafsir ini sifat yang telah sudah dan tidaknya dan ketiadaan dan tidak itulah makna bagi lafaz nafi yang tersebut pada kitab-kitab Arab pada ini percaraan dan beberapa tempat yang lain-lain lagi. Bukan dikehendaki dengan nafi itu makna melawanikan, dan ialah makna yang bersegera kepada faham kita daripada perkataan mereka yang mengibarat dengan katanya menafikan. Kerana bahawasanya melawanikan segala perkara yang mustahil itu tidak ketentuan dengan sifat salbiyah jua. Hanya merataikan sifat-sifat yang wajib ke semuanya. Dan ini sifat yang 5. Ini sifat yang 5 ialah mulai daripada qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu dan wahdaniyah. Dan ini sifat yang 5. Yang 5 sifat mulai daripada qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuh, wahdaniyah. 5 sifat itu supaya mudah berhadap hati, supaya mudah berhadap hati ini, supaya senang menuju oleh hati, menuju oleh hati kita, menuju oleh fikiran kita, oleh ingatan kita, oleh sebutan kita, supaya mudah senang berhadap hati, menuju oleh hati dan menugas. Mana sama, menuju, fokus dan menugas kepada jenisnya, jenis sifat-sifat yang 5. Untuk nak bagi mudah, nak bagi senang kita menunjukkan hati kita, fikiran kita, untuk nak memudahkan tadi, dinamakan dia kan ini sifat yang 5 pada istilah mereka itu istilah ulama usuluddin, pada istilah pada persetujuan, pada istilah pada persetujuan mereka itu ulama usuluddin dengan dinamakan dengan nama sifat-sifat salbiyah. Jadi ulama segala ulama usuluddin mereka bersetuju di atas meletakkan nama akan 5 sifat ini dengan nama katanya, dengan namanya ialah sifat salbiyah. Jadi diletakkan nama qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyat. Untuk senang kita nak tujunya, diletakkan nama segerup di sini, namanya ialah sifat salbiyah. Jadi senanglah apabila kita katanya sifat salbiyah, selalu kita ingat, terus kita ingat kepada qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuh dan wahdaniyat.
Jadi untuk nak senang kita nak membahaskan, untuk nak kira bercara, untuk nak belajar dan untuk nak sebut dan untuk nak tuju hati, lalu dibagikan, diletakkan suatu nama untuk mudah kita nak panggil. Walaupun walaupun tidak ada daripada letak nama ini, memanglah tidak ada pada masa Nabi, tidak ada pada masa sahabat sekalipun, tetapi sekadar untuk kita nak jadi senang kita nak menuju, maka diletakkan nama macam tajwid lah. Dipanggil ikhfa, dipanggil iklab, dipanggil gunnah, panggil mat, panggil apa, itu mudah kita nak menuju. Mudah kita nak tuju, senang kita nak tuju, senang kita nak cara, senang kita nak sebutnya. Senang kita nak belajar. Hari ini kita belajar sifat salbiyah. Kalau orang belajar tajwid, hari ini kita belajar bab ikhfa. Senang kita nak menujunya. Begitulah. Kemudian sifat salbiyah, apa makna dianya? Artinya arti sifat-sifat arti sifat-sifat salbiyah bangsa salbi. Bangsa salbi. Bangsa salbi. Salbi dengan nafi makna sama. Salbi dengan nafi makna sama. Mana sifat salbiyah, sifat-sifat salbiyah, mana dianya, arti dianya bangsa salbi, mana dibahasa kepada salbi, dibahasa kepada salbi. Begitu. Artinya, arti salbi itu pula ketiadaan dan tidak. Salbi-salbi itu apa makna pula? Maknanya ketiadaan dan tidak. Salbi itu makna ketiadaan, atau kita jemuh dengan makna tidak. Tak. Kalau cakap pendek-pendeknya, tak. Salbi ketiadaan, dijemuh dengan kata ketiadaan. Bahasa kitanya ketiadaan, artinya tidak. Nak cakap pendek-pendeknya, tak. Sebab dia dalam bahasa Arabnya salbun, sim, lam, ba, maknanya tidak. Ketiadaan maknanya tak. Kemudian ditambahkan ya di belakang. Ditambahkan ya di belakang dan tambahkan ta di belakang, jadi dibahasa kepada ketiadaan. Dia panggil bahasa dalam kaedah nahwu, dia katanya ya nisbah. Seperti kalau seorang itu orang Mekah, kalau seorang itu orang Mekah, maknanya kita kata dia Makkiyun. Makkah kita tambah ya di belakang, Makkiyun. Seorang dibangsa kepada Mekah. Kalau orang Mesir kata Misriyun. Misriyun. Kalau orang perempuan Misriyah. Begitulah. Ya nisbah, mana dibangsa kepada Mesir. Ada sakutan dengan Mesir, panggil orang Mesir. Kalau benda-benda yang buat daripada mana, daripada negeri mana-mana pun, dia kata begitulah. Kalau buatan daripada Yaman, kata Yamaniyah. Kalau orang Yaman pun dia panggil Yamani. Kalau benda-benda produk daripada negeri Yaman, panggil Yamani juga. Sebab tu panggil Kufiyah. Kufiyah yang kita pakai di kepala kita tu, orang lelaki tu panggil Kufiyah. Sebab benda itu asal dibuat pada negeri Kufah. Benda tu dibuat daripada negeri Kufah,
dijual kepada merata-rata. Sebab tu dipanggil benda itu kufiyah. Benda ni asalnya bangsa kepada negeri Kufah. Jadi sifat salbiyah, salbi itu mana ketiadaan, maknanya tidak. Pendek-pendeknya tak. Kenapa dinamakan 5 sifat itu dengan sifat salbiyah? Kenapa dinamakan 5 sifat itu dengan sifat salbiyah? Kerana adalah hakikat tiap-tiap satu daripada 5 sifat itu, kerana adalah hakikat benda sebenar. Hakikat tiap-tiap satu daripadanya daripada 5 sifat. Hakikat bagi qidam, hakikat bagi baqa, hakikat mukhalafah, hakikat qiyamu, hakikat wahdaniyah. Hakikat bagi tiap-tiap satu daripada 5 sifat itu diri ketiadaan perkara yang mustahil. Kena atas tidak ada benda yang mustahil. Ketiadaan perkara yang mustahil. Sebab hakikat qidam tu apa makna qidam? Apa hakikat qidam? Tak lemah. Maka lemah tu ialah tak lemah. Bukan tak baru. Qidam tu maknanya sedia tu apa makna dia? Hakikat qidam, hakikat sedia tu apa dia? Tak baru. Begitu. Ketiadaan perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil nisbah bagi qidamnya ialah baru. Mana tak baru tu ialah hakikat qidamnya. Jadi sifat qidam tu dengan sebab apabila kita nak retikan, nak kira, nak fahamkan makna hakikat dianya, makna hakikat bagi qidam tu maknanya nak menolakkan akan apa dia? Akan perkara yang mustahil, yang lawan bagi dia. Sebab tu qidam apabila kita tafsirkan makna qidam, bukan kita terjemah. Apabila kita tafsirkan makna qidam tu ialah kita tafsir dengan katanya tak baru. Baqa apabila kita nak tafsirkan hakikat makna dia, kita tafsir dengan kata tak binasa. Mukhalafah apabila kita nak tafsirkan makna dia, kita kata ketiadaan bersamaan. Mana tak bersamaan, begitulah. Dengan sebabnya setiap-tiap satu daripada 5 sifat itu kena kepada diri ketiadaan perkara yang mustahil. Ketiadaan perkara yang mustahil, perkara yang mustahil itu daripada ni setengah daripada perkara yang mustahil yang 5 macam yang tersebut pada tafsir ini sifat. Maknanya 5 macam tu mana dia? 5 bagai. Baharu, binasa, bersamaan, berhajat kepada yang lain, berbilangan, begitu. Jadi maknanya setiap-tiap satu daripada 5 sifat itu apabila kita nak fahamkan hakikat dia, apabila ditanyakan apa hakikat bagi tiap-tiap satu daripada 5 itu, kita mulai tafsir dengan katanya qidam, maksudnya makna dianya tak baru. Sedia tu maknanya tak baru. Kekal maknanya tak binasa. Mukhalafah apa dia makna dianya? Tak bersamaan. Ketiadaan bersamaan, tidak bersamaan, tak bersamaan, katalah. Wahdaniyat mana ketiadaan berbilang, tidak berbilangan, tidak berbilang, tak berbilang, itulah. Dengan sebab hakikat dianya kena atas diri ketiadaan mustahil, daripada perkara mustahil yang 5 pada huraian dia, lalu tu dikatakan sifat salbi. Dibahasa kepada salbi maknanya tidak. Begitu. Sekali lagi, kerana adalah tiap-tiap sifat, kerana adalah hakikat tiap-tiap satu daripada ini sifat yang 5, diri ketiadaan. Kena kepada diri ketiadaan perkara yang mustahil. Lepas tu perkara yang mustahil dalam bahasa sifat ni ada 5 macam. Diri ketiadaan perkara yang mustahil daripada
perkara-perkara yang mustahil, yang 5 macam, 5 bagai mustahil yang tersebut pada tafsir, pada huraian ini sifat yang 5 yang telah sudah, yang telah lalu. Dan tidaknya ini sambung dengan ketiadaan perkara yang mustahil. Sambung di situ, ataf di situ. Dan tidaknya tidak perkara yang mustahil. Jadi maknanya hakikat bagi tiap-tiap satu daripada 5 sifat ini ialah diri ketiadaan dan tidak. Ketiadaan perkara yang mustahil dan tidak perkara yang mustahil. Tak perkara yang mustahil itulah. Habis di situ. Kita jaga sikit. Dan tidaknya. Itu atas pada sambung dengan kata ketiadaan perkara yang mustahil. Maknanya hakikat bagi tiap-tiap satu daripada sifat-sifat yang 5 itu diri ketiadaan dan diri tidak. Ketiadaan apa? Tiadaan perkara yang mustahil. Tidak apa? Tidak perkara yang mustahil. Habis di situ. Dan ini mulai semula. Dan ketiadaan dan tidak. Dan ketiadaan, ini ketiadaan perkara yang mustahil. Dan tidak, yakni tidak perkara yang mustahil. Itulah makna bagi lafaz nafi. Makna bagi lafaz, makna bagi perkataan nafi dalam bahasa Arab. Nafi makna intifa. Jadi sebab itulah yang kata tadinya nafi dan salbi maknanya sama. Salbi dan nafi makna dianya, maksud dianya sama, ialah ketiadaan dan tidak, tak. Itulah nafi. Tak, tidak, ketiadaan. Itulah makna nafi. Itulah makna bagi katanya nafi, makna bagi katanya salbi. Nafi yang tersebut di dalam kitab-kitab Arab. Dalam kitab Arab, sebab dalam setengah-setengah kitab Arab tu dia katanya sifat salbi mana sifat nafi. Mana sifat yang menunjuk di atas ternafi perkara yang mustahil, yang melawani bagi tiap-tiap satu sifat. Pada kitab-kitab Arab pada ini bicaraan sifat salbiyah, dan beberapa tempat yang lain-lain lagi. Itulah. Jadi salbi makna dia ketiadaan, maknanya tidak, sama dengan perkataan nafi. Setengah-setengah kitab dia tidak kata salbi, dia guna dengan nafi. Jadi di sini dia kata sifat salbiyah. Setengah-setengah kitab dia kata sifat sifat nafi dia kata. Kemudian dia katanya bukan dikanda dengan nafi itu makna melawankan. Bukan maksud dengan kata nafi itu, nafi dan salbi itu dah makna melawankan, makna melawani. Seperti kudrat melawani lemah, seperti iradat melawani benci, ilmu melawani jahil. Bukan nafi dengan makna begitu, bukan salbi dengan makna begitu. Dan ialah nafi dengan makna melawani, makna pengertian yang segera kepada faham kita. Makna yang segera kepada faham kita daripada perkataan mereka ulama yang mengibarat, yang bercakap dengan kata mereka menafikan. Maknanya sifat salbi ialah menafikan lawan, menafikan perkara yang mustahil. Bukan maksud menafi makna melawan. Kerana bahawa melawankan segala perkara yang mustahil. Yang melawanikan dengan segala perkara yang mustahil itu tidak ketentuan dengan sifat salbi juga. Bukan tertentu dengan sifat salbi saja. Hanya meratai sifat-sifat yang wajibah.
melengkapi meratai semua sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang wajibah ke semuanya, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala semuanya ada melawan ni ke semua. Jadi pendeknya gini, melawan ni itu dia dalam perkataan nafi ada kalanya makna dianya sama dengan salbi. Kita kena faham begitu dulu. Jadi maknanya nafyun, kalau nak cakap penuh-penuh, nafyun dia ada dua makna. Makna sama dengan salbi. Satu makna lagi, makna sama dengan melawan ni. Melawan ni mana gulawan. Nafi ada dua makna. Maka dengan sebab ada dua makna itu, setengah-setengah tu dia bercakap katanya lima sifat ini sifat yang menafikan akan perkara yang mustahil. Dia katanya setengah-setengah orang tu dia bercakap, dia katanya lima sifat ini kidam baqa mukhalafah qiyamuhu wahdaniyat. Lima sifat itu dia kata sifat yang hakikatnya yang menunjuk di atas menafikan segala perkara yang mustahil, yang melawan ni dengan dia. Maka apabila sebut kata begitunya, kita takut nak salah faham katanya menafi maknanya melawan ni. Maknanya kudrat kidam melawan ni baharu. Baqa melawan ni kekal. Bukan maksudnya begitu. Sebab melawan ni ini bukan sekadar lima sifat ini, segala sifat wajib bagi Allah Ta'ala ada perkara yang melawan ni yang mustahil ke semuanya. Tengok kudrat. Ada yang melawan ni bagi kudrat, ialah lemah. Ilmu ada yang melawan ni kan ilmu, ialah jahil. Katalah wujud, walaupun bukan sifat salbiyah, tetapi ada melawan ni yang bagi wujud juga, ialah tak ada. Begitu. Jadi dengan sebab perkataan nafi ada dipakai dua makna, satu maknanya makna melawan ni. Maka kalau kata nafi dengan makna lawan ni tak tentu dengan sifat salbiyah saja. Sebab melawan ni ada perkara yang melawan ni tu asalkan sifat yang wajib semuanya ada yang melawan ni ke semuanya. Yang melawan ni dia tu adalah perkara yang mustahil. Seperti tadi kita katanya iradat lawannya kehendak, iradat lawannya benci, kudrat lawannya lemah, wujud lawannya apa dia? Lawannya tiada. Itu makna nafi juga. Tetapi yang maksud dengan nafinya ialah salbi. Salbi menunjuk katanya ketiadaan. Maknanya kudrat menunjuk di atas apa dia? Kidam menunjuk di atas ketiadaan lawan bagi dia. Ketiadaan baru. Kidam apa maknanya? Ketiadaan baru. Bukan nak cerita katanya kidam itu melawani baru. Tapi memanglah dia melawan ikan baru, memanglah begitu. Tapi kalau cakap tentang melawan ni, bukan sekadar lima sifat ini, ada benda yang melawan ni. Bukan sekadar lima sifat ini, mulai daripada wujud sampai sifat kalam, sampai sifat kaunuhu dan lain-lain lagi daripada segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, ada melawan ni ke semuanya. Dia yang wajib, yang melawan ni dia tu adalah perkara yang mustahil. Maka kidam memang ada ke tidak ada yang melawan ni dia? Adalah, ialah baru. Baqa ada ke tidak? Memanglah sebut katanya sifat wajib. Asalkan sifat yang wajib ada yang melawan ni dia yang dihukumkan dengan mustahil. Maka apabila kata sifat salbi, apabila kita kata sifat salbi, sifat nafi, bukan nak cerita katanya sifat yang ada melawan ni. Sebab kalau makna nafi, makna sifat yang ada melawan ni bukan sekadar sifat yang lima ini saja. Bukan seluruh sifat yang wajib memang ada yang melawan ni. Sebab tu maknanya nafi yang kata sifat salbiyah, salbi dengan makna nafi, nafi makna ketiadaan.
Bukan nafi dengan mana melawan ni. Nafi dengan mana salbi, nafi dengan mana ketiadaan. Salbi mana ketiadaan, mana tidak. Nafi pun mana salbi, mana ketiadaan, mana tidak. Kalau gitu sifat kidam, sifat salbi, mana sifat yang retinya, yang arti dianya, yang apa dia, yang hakikatnya tidak baharu. Begitulah. Maka dengan sebab ada keliru di situ, dengan sebab ada setengah-setengah tu salah faham, lalu tu musannif nak jagakan bahawasanya dimaksud kata sifat salbiyah, sifat yang dibasa kepada salbun. Salbun makna dianya nafi. Tetapi nafi di sini dengan mana ketiadaan, makna tidak, maknanya tak, bukan makna melawan ni. Maksudnya begitu. Jadi kidam makna dianya tidak baharu. Yang mana baharu itu adalah mustahil. Begitu kita cakap. Baqa makna dianya ialah tak binasa. Yang mana binasa itu adalah mustahil yang melawanikan dia. Jadi maknanya kidam, walaupun kita dah faham maksud dia, tapi kita katanya kidam, apabila tanya apa hakikat kidam, kita jawab tak baharu. Kidam ialah tak baharu. Kidam ialah tak baharu. Tak baharu. Tak baharu itu melawani dengan siapa? Dengan baharu. Begitulah. Tak baharu, lawan dianya baharu. Begitu. Binasa, melawani tak binasa. Tak binasa melawani bagi binasa. Baqa, apa makna dianya? Apa hakikat baqa? Ialah tak binasa. Tak binasa, yang melawani tak binasa itu ialah binasa. Begitu. Jadi dia nak pusing-pusing tempat yang sama. Kalau tanya apa makna wahdaniyat, tak berbilang, tidak berbilang, ketiadaan berbilang. Cakap pendek-pendeknya tak berbilang. Dengan sebab kita ditafsirkan akan hakikat sifat wahdaniyat dengan kata tak berbilang. Tak berbilang. Tak berbilang itulah makna bagi wahdaniyat. Itu adalah perkara yang wajib. Tak berbilang adalah makna bagi wahdaniyat. Kerana tak berbilang itu melawani dengan berbilang. Begitu. Sebab tu dia kalau orang cakap salbi itu tak payah sangat, tapi setengah dia cakap wahdaniyat menafikan berbilang. Dia cakapnya begitu. Seperti kitab Risalah Tauhid, ya ada cakap gitu, wahdaniyat menafikan berbilang. Kidam menafikan permulaan. Apa makna menafi? Bukan melawani. Dia cakapnya gitu. Dia cakapnya gitu seperti dalam kitab Risalah Tauhid. Kalau boleh bukanya pada muka surat 44. Kalau siapa ada boleh buka muka 44. Dia katanya wahdaniyat menafikan berbilang. Menafikan berbilang, apa maksud menafi? Bukan melawani. Bukan maksudnya melawani. Memanglah wahdaniyat itu melawani dengan berbilang. Tetapi tentang katanya, tentang kita panggilan wahdaniyat adalah sifat salbi. Bukan kita nak cakap lawan bagi apa yang itu wahdaniyat wajib, mustahilnya berbilang, itu memanglah melawani.
Tetapi apabila kita nak tafsir makna wahdaniyat, apabila kita nak tafsirkan hakikat wahdaniyat, kita tafsir katanya menafi, dia tafsir kata menafikan berbilang. Menafikan berbilang maknanya kita terjemah dengan kata ketiadaan berbilang. Ketiadaan berbilang, tidak berbilang, tak berbilang. Kita tafsirnya begitu. Itu kalau tentang nak tafsirkan wahdaniyat. Kita cuba faham elok-elok. Wahdaniyat, dia kata wahdaniyat menafikan berbilang. Wahdaniyat, dia katanya wahdaniyat menafikan berbilang. Wahdaniyat menafikan berbilang. Kalau nak cakap tentang makna, tentang hakikat bagi wahdaniyat, wahdaniyat menafikan berbilang, mana tak berbilang. Sebab menafi mana? Salbi. Salbi mana tak, mana tidak, mana ketiadaan. Itu ketika kita cakap tentang nak tafsir hakikat makna dia. Tapi kalau tanyanya, wahdaniyat melawanikan, apa yang melawanikan wahdaniyat? Ialah, yang melawanikan wahdaniyat itu berbilang. Tapi cakap menafikan juga. Maknanya menafikan tu kita kena jaga. Setengah-setengah orang tu cakap wahdaniyat menafikan berbilang. Maka perkataan menafikan tu tengok tempat-tempat lah. Kalau dengan makna tidak pun boleh jadi, dengan makna melawani pun boleh jadi. Tetapi kalau katanya wahdaniyat menafikan berbilang, kalau cakap tentang makna wahdaniyat, maknanya wahdaniyat tak berbilang. Kalau cakap tentang berlawanan, mana wahdaniyat melawani berbilang. Begitulah. Jadi kesemuanya betul cakapannya, tetapi kita nak faham macam mana kita nak faham dia. Apabila tengok tempatlah. Di sini nak cakap tentang apa? Tentang lawanan ke, nak cakap tentang tafsiran makna dia, tafsir hakikat makna dia. Kalau kita bercakap tentang nak tafsir hakikat makna dia, dia katanya wahdaniyat menafikan berbilang, mana wahdaniyat itu tak berbilang. Begitu. Kalau kita bercakap tentang melawani, mustahil lawannya, melawani itu, maka wahdaniyat melawankan berbilang, mana wahdaniyat lawan dianya ialah berbilang. Begitulah. Tetapi yang dimaksud dengan panggilan kata sifat salbiyah dengan mana ketiadaan. Salbiyah dengan mana ketiadaan, salbiyah mana tidak, salbiyah mana tak. Bukan salbiyah mana lawan tu bukan. Begitulah. Cuba kita tengoklah makna itu, setengah-setengah kitab tu dia cakapnya gitu, menafikan. Begitu. Menafi maknanya tak. Wahdaniyat menafikan berbilang, mana wahdaniyat makna dia tak berbilang. Kalau orang tanya wahdaniyat apa lawannya dianya? Wahdaniyat menafikan berbilang, mana wahdaniyat lawannya berbilang. Begitulah. Sebab tu dia tolong jaga di sini. Maka dia kata maka hendaklah kesedar saudara-saudara yang muskil, maka hendaklah sedar, kita mesti sedarlah, wahai saudara yang muskil tentang perkataan salbiyah tadi. Sebab kalau kita bercakap tentang, untuk nak jelas sikit lagi, kalau kita bercakap tentang melawankan, bukan sekadar 5 sifat inilah, wahdaniyat menafikan berbilang, menafi mana melawani. Boleh juga kita katanya kodrat itu menafikan lemah. Boleh kita cakap itu. Wujud menafikan tiada. Kalau bercakap menafi mana melawani, boleh kita bercakap semua, boleh kita kata semua wujud menafikan tiada, menafi mana melawani.
Kidam pada wujud tadi sifat nafsiyah. Kidam sifat ma'ani. Kidam melawani, menafikan lemah. Mana melawanikan lemah. Tetapi kalau kita cakap tentang makna dia, wahdaniyat menafikan berbilang, mana tak berbilang. Tetapi kita tak boleh nak cakap katanya kodrat makna dia menafikan lemah. Bukan dia begitu. Apabila kita nak tafsirkan makna wahdaniyat, kita wahdaniyat tafsir maknanya menafikan berbilang, mana tak berbilang. Tetapi apabila kita nak tafsirkan makna hakikat, makna kidam, makna kodrat, kita kena kata satu sifat yang wujud. Satu sifat yang wujudiyah lagi dia. Seperti kitab Baqarah Faridah tadi. Dia tafsir makna iradat, dia katanya iradat itu bukan dia tafsir iradat itu menafikan, bukan begitu. Apabila tafsirkan iradat, dia tafsir dengan kata iradat iaitu sifat yang satu, ialah sifat yang wujudiyah lagi dia yang berdiri pada zat. Itu kita tafsir makna kidam, makna iradat, makna kodrat begitu. Kodratnya, apa hakikat makna kodrat? Ialah satu jenis sifat yang wujudiyah, begitu. Tetapi kalau tanya apakah hakikat wahdaniyah? Menafikan berbilang, mana tak berbilang. Kalau tafsir wujud kita tak tafsir katanya menafikan ada. Nak tafsir hakikat wujud ialah suatu kelakuan. Begitu. Kodrat, apabila kita nak tafsirkan hakikat kodrat, kodrat adalah sifat yang ada lagi dia yang berdiri pada zat Allah. Kita cakapnya begitu. Itu apabila kita nak tafsirkan, kita perhatilah tentang perbezaan dia. Wahdaniyat menafik, tentang apabila nak tafsir hakikat, kita boleh kata wahdaniyat menafikan berbilang, mana tak berbilang. Kidam menafikan permulaan, menafikan baharu. Begitu. Kodrat satu sifat. Apabila kita nak tafsir. Tapi kalau tanya lawan-lawan, wujud lawannya tiada. Wujud menafikan ada, tiada, mana melawan ni. Begitu. Jadi pendek katanya, kalau orang cakap menafi itu, kita hati-hatilah nak pakai makna ketiadaan ke atau nak pakai makna melawan ni. Tetapi apabila cakap tentang nak tafsirkan makna sifat salbiyah, makna menafi itu makna ketiadaan, bukan makna melawan ni. Itulah yang nak pesan kepada kitanya. Habis di situ. Dan setelah selesai hamba pengarang daripada menyurahkan, menghuraikan, mengkupaskan, dan setelah selesai hamba daripada menyurahkan, menghuraikan sifat-sifat salbiyah, memulai hamba pula menyurah kepada, menghuraikan kepada saudara-saudara, kepada kita-kita akan 7 sifat. Akan 7 sifat pula. Selepas pada sifat salbiyah, dia nak cerita kepada kita, nak urai kepada kita, akan 7 bagai sifat pula. Akan 7 sifat pula. Yang mana 7 sifat ini dinamakan dia dengan dinamakan dia sifat ma'ani. 7 sifat pula, nama dia pulanya untuk mudah nak menunjukkan hati kita, untuk senang kita nak tuju, namakan pula dengan sifat ma'ani. Kerana bahawa tiap-tiap satu daripadanya, daripada 7 sifat itu, maknan yang bangsa berwujud. Mana yang ada, yang bangsa berwujud, mana wujudiyah itulah kalau bahasa Arab. Yang bangsa berwujud, kalau bahasa Arab yang wujudiyah. Mana maknan yang ada, yang menumpan zat. Memanglah dia sifat kena menumpan pada zat. Seperti dinampak pada petaan, yakni tarif-tarif lagi akan datang. Yang lagi akan datang disebut.
Jadi 7 sifat yang lagi akan datang mulai daripada sifat hayat mengikut dia sebut di sini. Mulai daripada sifat hayat mengikut dalam kitab ini sampai sifat kalam. 7 sifat ini dinamakan sifat ma'ani. Maka setiap-tiap satu daripada sifat ma'ani ialah sifat yang jenis ada, yang bangsa ada. Sifat yang ada kita boleh tengok, kalau Allah Ta'ala buka hijab kita boleh tengok ke semuanya. Dan sifat ini, 7 sifat yang kita akan bicaranya ialah sifat yang menepani pada zat Allah Ta'ala. Jadi ialah sifat bagi zat Allah Ta'ala kesemuanya. Kita tak bicara, kita tidak sentuh tentang sifat yang baru. Sifat bagi benda yang baru kita tak bersentuhnya. Jadi maknanya 7 sifat ini semuanya sifat dipanggilkan sifat ma'ani. Lagi padanya 7 sifat ini sifat yang ada pada dirinya, ada pada kharij, dan sifat ini monopani pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dikatakan sifat ma'ani? Kita perlu faham sikit tentang bahasa Arabnya. Dia ma'nan. Ma'nan kalau satu tu ma'nan. Kalau banyak tu ma'ani. Dia gunanya begitu. Kalau contohnya malaikah, kalau satu tu panggil malak. Kalau satu malak, kalau ramai malaikah. Tapi bahasa Melayu kita panggil malaikah ke semuanya. Tapi dalam bahasa Arabnya kalau satu saja panggil malak, kalau ramai itu malaikah. Ramai itu banyaklah. Maka di sini kalau satu kudrat, satu ma'nan. Kalau 7 tu ma'ani. Kalau banyak tu ma'ani. Lafaz jamak, lafaz mufrad. Mufrad dia nya ma'nan. Jamak dia kalau banyak panggil ma'ani. Maka ma'nan ma'nan kalau kembali kepada asal lugah Arabnya, ma'nan ambil pada ana ya'ni. Ambil pada ana ya'ni yang kita cakap selalu dengan orang mengajarnya, ya'ni. Yang kita selalu dengar orang mengajarnya, ya'ni, selalu dia sebut perkataan tu, ya'ni. Daripada ana ya'ni itulah ma'nan. Sebab ya'ni mana tujuannya, maksudnya, ya'ni dengan maksudnya sama. Maka ma'nan asalnya daripada ana ya'ni mana tujuan. Yang kita katanya maksud pun sama. Sebab tu apabila orang nak urai ya'ni maksudnya, makna sama. Ya'ni maksudnya, begitulah. Maka daripada ya'ni, ana ya'ni diubah jadi ma'nan. Ma'nan maknanya yang ditujukan. Itu asal lugah. Yang ditujukan. Kemudian ma'nan pada asal lughahnya mana yang ditujukan. Atau makna tujuan. Yang ditujukan, yang dikehendak, yang dimaksud. Kemudian kenapa dipanggilkan kudrat ma'nan? Kenapa dipanggilkan iradat tu ma'nan? Kenapa dipanggilkan hayat itu ma'nan? Kenapa dikatakan sama' basar itu ma'nan? Sebabnya biasanya kita apabila kita nak dengar, kita dengar tu makna menuju oleh sifat pendengar kita dengan suara. Dia ada menuju. Dia ada menuju. Tengok, apabila kita mendengar mana menuju oleh sifat dengar kita dengan suara-suara. Apabila kita melihat menuju oleh sifat pelihat kita dengan benda-benda yang ada di depan kita. Dengan sebab berlaku dia dengan ada menuju. Sebab tu panggil sifat ma'nan. Jadi maknanya kudrat adalah satu ma'nan, iradat adalah satu ma'nan, ilmu adalah satu ma'nan, banyak-banyak jadi ma'ani. Tapi sekarang sebut kata ma'nan tu namun bagi satu jenis sifat yang ada.
yang menupani pada zat. Sekarang pada istilah tadi cakap tentang luahnya. Tetapi cakap tentang istilahnya, maknan di sini ialah nama bagi satu jenis sifat. Kenapa satu jenis sifat yang ada. Jadi setiap-tiap sifat yang ada yang menupani pada zat, tak kira sifat itu yang baru atau sifat yang qadim, dikatakan sifat maknan. Sebab tu sifat pelihat yang di kita pun sifat maknan juga. Sifat pendengar yang ada di kita pun sifat maknan juga. Sifat perkata yang ada di kita pun sifat maknan juga. Lagi pulanya yang ada di kita tidak ada di Tuhan, apa dia? Akal. Akal fikir, akal fikiran. Itu pun maknan juga. Sifat maknan juga di kita. Jadi maknanya, asalkan mana-mana sifat yang ada pada dirinya menupani pada zat, maka dikatakan sifat maknan. Baru atau qadim itu tengok mausuh dia. Kalau mausuh dianya zat yang ditupani itu zat Allah, maka sifat itu qadim. Kalau zat yang ditupani oleh sifat itu yang baru, maka sifat itu baru. Begitulah. Jadi dia ulama je letak namanya begitu. Jenis 7 sifat ni dinamakan sifat ma'ani, yang mana satu-satu itu maknan. Begitulah. Itu sebab asalnya dinamakan. Kalau tak tahu benda ni pun boleh. Lepas dah kita daripada i'tiqad tak kena kidam, bakok, mukhalafah tu sifat apa dia panggil salbiyah ke, salah panggil pun tak ada masalah. Janjinya, tapi mudah nak tuju saja. Senang nak tuju saja. Kudrat, iradat, ilmu, sama' basar, tak tahu panggil sifat ma'ani ke panggil apa, itu tak ada masalah. Janjinya tahu kidam, kudratnya apa dia. Begitulah sebab-sebab dinamakan. Jadi ulamanya dia nak letak nama dengan satu-satu bendanya dalam pengajian, tak kira ilmu mana-mana pun, dia cari benda yang munasabah, yang ada sesuai dengan dia. Sebab tu diletakkan nama. Maka dia katanya, dan setelah selesai hamba daripada menyurahkan sifat-sifat salbiah, memulai hamba pula menyurah kepada saudara-saudara akan 7 sifat yang dinamakan dia akan 7 sifat itu sifat ma'ani. Kenapa dinamakan sifat ma'ani? Kerana tiap-tiap satu daripadanya maknan, kenatah maknan. Kenatah benda maknan yang bangsa berwujud, mana yang ada. Maknan yang ada, yang menupan pada zat, yang menupan zat, mana menupani pada zat. Memanglah sifat tu menupan pada zat. Seperti nampak, seperti selagi nampak, selagi jelas, seperti nampak, seperti selagi dijelaskan daripada petaan-petaan, tarif-tarif yang lagi akan datang. Nanti kita boleh tahulah. Tengok, dia katanya hayat, sifat yang ada sedia, begitulah. Maka berkata hamba yang ketujuh hayat. Nampaknya masa tak dah sampai, kita akhir di situlah. Nanti minggu depan kita akan sambung pada katanya yang ketujuh hayat. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana